Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azizi Harun. Ini berita tengah malam. Kes dua anggota pasukan gerakan AM PGA yang maut dipercayai tertembak diri sendiri dalam dua kejadian berasingan di Perak dan Kedah masih lagi disiasat. Timbalan Pengarah Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam, Datuk Mastor Muhammad Arif berkata, Jabatan Siasatan Jenayah Negeri masing-masing belum mengenal pasti punca sebenar kejadian. Jabatan Siasatan Jenayah dan kita belum kenal pasti apa punca sebenar beliau tertembak. Dalam siasatan kita secara pentadbiran tidak ada isu-isu yang sepatutnya hingga berlakunya kejadian tembakan begini. Dan kalau jika ada isu-isu lain sekalipun, kita sebenarnya ada cawangan integriti, ada cawangan kaunseling di brigade yang boleh membantu. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan kerja di Batalion 3 PGA Bido. Pada 19 Julai lalu, seorang anggota PGA maut dipercayai menembak diri sendiri di Barak Polis Pantai Remis, Lumut. Manakala pada 7 Ogos, seorang lagi anggota PGA maut di tempat kejadian akibat kecederaan parah di bahagian kepala selepas dipercayai tertembak diri sendiri di bilik rehat Markas Latihan Luar Tupah Pusat Latihan PGA di Bedong, Kedah. Dalam tempoh seminggu, 33 kes dari 116 kes samun jalanan dan ragut yang dilaporkan di daerah Petaling Jaya bulan lalu berjaya diselesaikan menerusi 7 siri tangkapan. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Asisten Komisioner Nik Izani Muhammad Faizal berkata siri tangkapan dan serbuan dipergiat menerusi op rentap. Hasil siasatan dan maklumat orang ramai, 19 suspek berjaya ditangkap dan direman menerusi op rentap. 14 daripadanya mempunyai rekod jenayah seperti kes dadah, judi dan curi. Kebanyakannya bergerak secara individu termasuk bekas anggota polis yang telah dibuang kerja pada 2015. Oh tak, dia ada partnership tadi. Cuma tadi yang saya nyatakan yang bekas polis tadi yang kena buang kerja, yang tu dia ada organize sikit. Dia ada tim-tim dia. Selain itu, pelbagai barangan turut dirampas, antaranya 2 buah lori, telefon bimbit pelbagai jenis dan motosikal. Beliau ditemui di sesi sidang media khas di Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya. Jelas Nik Izani, Kota Damansara antara lokasi tumpuan kes pecah cermin kenderaan terutamanya ketika mangsa memberhentikan kereta di lampu isyarat. Justru orang ramai, khususnya golongan wanita, diminta sentiasa berwaspada. Seorang lelaki 23 tahun terselamat selepas kereta dipandunya merempuh kedai stesen minyak di Pekanenas, Pontian Johor 4.22 petang tadi. Kemalangan berlaku semasa lelaki berkenaan sedang menyusur masuk untuk mengisi minyak. Ketua Polis Daerah Pontian, Superintenden Mustafa Bakri Saleh menerusi kenyataan memaklumkan ketika hendak memberhentikan keretanya, lelaki berkenaan tertekan pedal minyak lalu merempuh pintu kedai stesen minyak tersebut. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Kes disiasat mengikut Peraturan 10 LN 166/59 Kaedah Lalu Lintas 1959. 2 lelaki berumur lingkungan 35 tahun ditahan polis selepas menceroboh masuk ke dalam sebuah rumah di Taman Laman Setia, Gelang Patah, Johor pukul 10.15 pagi semalam. Kehadiran kedua-dua suspek di rumah tidak berpenghuni itu disedari rakan mangsa. Ketika kejadian, salah seorang suspek sedang keluar dari rumah melalui bumbung rumah. Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri, Asisten Komisioner Zukhairi Mukhtar menerusi kenyataan memaklumkan siasatan awal mendapati kedua-dua suspek telah masuk ke dalam rumah tersebut. Pemilik rumah berkenaan dilaporkan masih berada di Singapura ekoran Perintah Kawalan Pergerakan. Hasil semakan mendapati kedua-dua suspek mempunyai rekod jenayah lampau. Mereka direman sehingga 13 Ogos ini. Kes disiasat mengikut Seksyen 448 Kanun Keseksaan. Mangsa lemas yang dipercayai tergelincir semasa memancing ikan di Sungai Karangan, Kulim, Kedah petang tadi ditemukan pasukan mencari dan menyelamat kira-kira pukul 7 malam tadi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri dalam kenyataan memaklumkan mayat Abdul Hadi Ghazali,
26 tahun, ditemukan pasukan penyelam di air, bomba dan penyelamat Kulim High-Tech. Sebelum hilang di sungai berkenaan, mangsa dipercayai mengalami epilepsi. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Kulim untuk bedah siasat sebelum dituntut keluarga mangsa. Daun ketum seberat 754 kg berjaya dirampas di dua lokasi berbeza dalam Op Benteng Zon Utara di sempadan Malaysia Thailand lewat petang semalam. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan mencecah RM22,620. Markas Brigade ke-6 Infanteri Malaysia dalam satu kenyataan memaklumkan maklumat daripada ejen perisikan di perbatasan berjaya membuat tangkapan aktiviti jenayah rentas sempadan. Selain itu, kawalan ketat pasukan operasi tentera darat menemukan 18 guni putih di durian burung dan 6 guni putih di Bukit Kayu Hitam yang padat dengan plastik lut sinar putih mengandungi ketum. Daun ketum tersebut dipercayai ditinggalkan di dalam semak oleh penyeludup tempatan menggunakan kereta pacuan 4 roda sebelum diambil oleh Tekong Thailand dengan menggunakan kenderaan. Kesemua barangan rampasan diserahkan kepada IPD Kuala Nerang dan Kubang Pasu untuk laporan dan siasatan lanjut. 8 premis makanan diarah tutup 14 hari oleh Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu hari ini kerana gagal mengekalkan tahap penilaian kebersihan ditetapkan mengikut Seksyen 11 Akta Makanan 1983. Manakala 53 notis saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan mengikut Peraturan Kebersihan Makanan 2009. Perintah itu dikeluarkan dalam operasi premis makanan bersih Siri 2 2020 yang dijalankan selama 2 hari di daerah Kemaman dan Dungun. Dalam operasi itu, 47 premis dan 264 pengendali makanan diperiksa. Kompaun bernilai RM23,850 berjaya dikutip manakala 10 notis saman dikeluarkan kerana gagal mematuhi syarat lesen. Antara kesalahan, tidak mengambil suntikan pelalian anti-typhoid, gagal menghadiri latihan pengendali makanan serta tidak memakai pakaian pengendali makanan yang lengkap. 2 buah mesin menjual air turut disita mengikut Peraturan 360-C-4 Peraturan Makanan 1985 kerana beroperasi tanpa lesen sah. Pelitup separuh muka diwajibkan berkuat kuasa 1 Ogos 2020. Pemakaian pelitup separuh muka diwajibkan di tempat awam dan sesak semasa menggunakan pengangkutan awam seperti bas, taksi, LRT, KTM, kenderaan e-hailing. Juga semasa berada di tempat awam seperti pasar awam, pasar tani, pasar malam, pasar raya, tempat tumpuan pelancong dan panggung wayang. Tidak diwajibkan memakai pelitup separuh muka semasa menggunakan kenderaan persendirian. Kanak-kanak berusia 2 tahun ke bawah dan kanak-kanak juga tidak digalakkan dibawa ke tempat awam yang sesak. Tidak diwajibkan memakai pelitup separuh muka ketika melakukan aktiviti fizikal serta semasa bersenam atau beriadah. Penduduk yang berada di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bersasar tidak perlu khawatir kekurangan bekalan makanan. Menteri Besar Perlis, Datuk Seri Azlan Man memberi jaminan kerajaan negeri akan memastikan bekalan mencukupi sehingga berakhir tempoh perintah berkenaan. Pihak MAIB dengan JKM telah memberikan makanan masak, mengedarkan makanan masak. Dan kemudiannya dituruti besoknya tu kalau tak silap saya yang kita punya program bantuan makanan asas yang di bawah PAMA tu, program agihan makanan asas kerajaan negeri. Dan itu akan diteruskan setiap 3 hari sekali, 3-4 hari sekali, tak silap saya. Beliau berkata demikian selepas perasmian penggal persidangan ketiga Dewan Undangan Negeri Perlis ke-14 di Kanga. Sehingga kini, 2 kampung di kawasan Sanglang telah dikenakan PKPD bersasar, iaitu Kampung Kuala Sanglang dan Kampung Tanah Timbul.
Seorang guru dan 3 murid taska permata Yayasan Pembangunan Keluarga Terengganu diarah menjalani kuarantin di rumah selama 7 dan 14 hari. Guru wanita berusia 33 tahun dan 3 kanak-kanak berusia 1 tahun setengah, 3 dan 4 tahun dari Kuala Terengganu dan Kuala Nerus itu dikuarantin bermula 3 Ogos lalu selepas melakukan perjalanan rentas negeri. Pengerusi Jawatan Kuasa Kebajikan Pembangunan Wanita, Keluarga dan Perpaduan Nasional Terengganu, Hanafi Ahmad berkata, mereka dilaporkan pulang menyambut Aidiladha di Kubang Pasu, Kedah dan Perlis. Namun mereka bukan termasuk kluster Sibagangga. Yang guru tu ada gejala. Yang kanak-kanak tu semua Yang kanak-kanak tu macam okey lah, tapi kita bimbang kerana dia mari daripada Kedah. Jadi kita ambil tindakan lebih awal lah. 9 kes baharu COVID-19 dilaporkan setakat tengah hari tadi. 5 daripadanya kes import manakala bakinya kes penularan tempatan yang melibatkan bukan warga negara. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah turut memaklumkan 6 kes pulih dilaporkan dan tiada pertambahan kes kematian menjadikan jumlahnya kekal 125 kes. 5 kes import yang dilaporkan terdiri daripada 3 warga negara dan 2 warga asing. Mereka mendapat jangkitan dari luar negara antaranya Jepun, India, Pakistan, New Zealand dan Singapura. Bagi penularan di dalam negara, 3 kes melibatkan saringan Depot Tahanan Imigresen Bukit Jalil dan 1 kes saringan rujukan ke Hospital Queen Elizabeth di Sabah. Sehingga kini, terdapat 2 kes positif COVID-19 sedang dirawat di ICU dan tiada kes memerlukan bantuan pernafasan. Berikut status terkini COVID-19 dalam negara diikuti data kes positif harian mengikut negeri-negeri. ...230 individu ingkar arahan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP ditahan semalam. 13 daripadanya direman, 215 individu di kompaun, manakala 2 lagi diberi jaminan polis. Kenyataan Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyebut 69,896 pemeriksaan pematuhan SOP PKPP dilaksana semalam meliputi kawasan pasaraya, premis makanan, bank, kilang, pejabat kerajaan dan terminal pengangkutan. 2,693 pasukan pematuhan yang melibatkan 12,213 anggota terlibat dalam operasi pemeriksaan tersebut. Sementara itu, 2 individu ditahan dalam operasi benteng atas kesalahan imigresen. Semalam, 65 sekatan jalan raya operasi benteng diadakan bagi mengekang kemasukan pendatang asing tanpa izin parti. Bermula 1 Mei hingga semalam, 2,931 parti, 625 tekong serta 167 penyeludup ditahan, manakala 122 bot dan 303 kenderaan yang terlibat dalam percubaan mencerobohi sempadan negara turut ditahan. Sementara itu, 9 individu yang gagal patuhi SOP kuarantin wajib dikenakan tindakan. Mereka dikenal pasti menerusi 1,445 pemeriksaan yang dilakukan PDRM di kediaman masing-masing sejak semalam. Tegas Datuk Seri Ismail Sabri, PDRM bersama petugas Kementerian Kesihatan sentiasa membuat pemeriksaan dan pemantauan terhadap individu terbabit bagi memastikan SOP dipatuhi. Sejak 24 Julai hingga semalam, seramai 9,498 individu telah pulang ke tanah air. Daripada jumlah itu, 20 individu telah dihantar ke hospital untuk rawatan. Setakat ini, 1,896 individu yang dikuarantin telah dibenarkan pulang.
RM100 juta diluluskan bagi pelaksanaan program Dana Kemakmuran Bumiputera DKB. Peruntukan yang diluluskan Unit Peneraju Agenda Bumiputera Teraju itu berbentuk geran secara pembayaran balik khusus untuk merangsang pelaburan syarikat Bumiputera. Jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Seri Muhammad Rizwan Mat Yusof, ia akan menggalakkan pertumbuhan ekonomi negara selaras Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. 5 sektor diberi keutamaan: pembuatan, pertanian dan industri bio, ekonomi digital, perkhidmatan kejuruteraan dan pembangunan hartanah di atas tanah rizab. Datuk Seri Muhammad Rizwan tidak menolak kemungkinan untuk memohon tambahan peruntukan sekiranya ia memberi pulangan ekonomi lebih besar. Kita akan perhalusi dengan Kementerian Keuangan dengan adanya satu, orang kata itu, ukuran di masa depan, proforma. Contohnya kalau dana ini kalau dipertingkatkan boleh membuka peluang pekerjaan contoh 20 ke 30 ribu dan boleh meningkatkan nilai dari pelaburan itu kepada 8 kali ke 10 kali ganda, kan kita akan ukur dari sudut itu. Datuk Seri Muhammad Rizwan bercakap pada sidang media Majlis Pengumuman DKB di Ibu Negara. Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa bertindak proaktif memperuntukkan RM2 juta bagi menyalurkan sumbangan kepada petugas barisan hadapan dan mereka yang terjejas akibat pandemik COVID-19 yang melanda negara. Pengerusi Jawatankuasa Perhubungan Angkasa Negeri Pahang, Datuk Said Ali Said Muhammad berkata, daripada peruntukan itu, RM1 juta akan disalurkan kepada tabung COVID-19, manakala selebihnya diagihkan melalui sumbangan barangan asas kepada petugas hadapan. Keseluruhan negara yang kita estimatkan untuk memberi bantuan ini, Angkasa mengeluarkan sebanyak 2 juta. 2 juta yang kita beri bantuan dan 1 juta untuk kita beli barang-barang peralatan keperluan ini untuk barisan hadapan. Beliau berkata demikian selepas majlis penyampaian sumbangan barangan keperluan harian kepada barisan hadapan di IPD Lipis. Kira-kira 1,000 penduduk kampung Pinang Merah Dungun, Terengganu bimbang dengan kehadiran seekor beruang matahari di kampung berkenaan sejak 3 minggu lalu. Haiwan liar berkenaan dikatakan tersesat dari hutan Pancur dan Bukit Bauk dan berkeliaran di kawasan perumahan penduduk. Kali terakhir mereka melihat beruang berkenaan ialah 3 tahun lalu. Kini kehidupan mereka terbatas kerana bimbang bertembung dengan haiwan liar itu. Keadaan itu turut menyebabkan beberapa pengusaha madu kelulut dan kelapa kerugian lebih RM10,000 akibat kerosakan pada sarang lebah kelulut serta tanaman pokok kelapa. Masa ni postan di rumah ni, tapi dari kampung ni ada dah. Dekat ni 3 minggu dah. Dia jalan ngatur cari makanan dari kampung ni. Kita ada rasa kebimbangan tak tapi naik tahu rumah. Tu rasa kebimbangan itu amat tinggi lah. Sebab dari segi kampung kita ni budak-budak jalan semua malam-malam pergi masjid, pergi main bola, sibuk pusat dekat kampungnya tu. Bimbingan amat tinggi lah dari segi keselamatan penduduk kampung Pinang Merah ni. Sebab mula-mula dia mari dari belakang je, dari belakang rumah je. Sebab ni macam kau berani lah, dia mari depan pula. Jadi dia makan sarang tu, mula ingat ke binatang, dia makan madu tu. Lepas tu rupanya beruang, terkejut lah sebab ada sekelah ada beruang ni. Banyak sarang? 5 sarang dah lah hak dia makan. Sementara itu, Pengarah Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Terengganu, Dr. Abdul Malik Muhammad Yusof ketika dihubungi berkata, beruang berkenaan dipercayai keluar untuk mencari makanan. Situasi tersebut berlaku kerana habitat asal haiwan itu telah diganggu ekoran pembinaan projek Laluan Rel Pantai Timur ECRL dan projek ladang solar berhampiran kompleks penapisan gas di Santong. Pihaknya telah memasang perangkap di kawasan rumah penduduk yang menternak madu kelulut bagi menangkap haiwan berkenaan.
Permainan video buatan Malaysia No Straight Roads akhirnya bakal dilancarkan pada 25 Ogos ini. Pencipta permainan video budaya Malaysia Metronomic No Straight Roads diasaskan secara bersama oleh Wan Hazmir, Wan Abdul Halim dan Daim Ziauddin. Menerusi program Bual Bicara Temu Minda yang dihoskan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah di Angkasa Puri, Wan Hazmir berkata permainan video yang akan dilancarkan itu mengetengahkan budaya Malaysia termasuk dikir barat dan wayang kulit. Ini katanya nak buat yang baru. Ya, betul. Dan itu menjadi tajuk perbualan malam ni. Ya. No Straight Roads. No Straight Roads adalah game sulung kita, video game sulung kita dari Metronomic. Kami mengasaskan syarikat ni 2,5 tahun lepas. Jadi Disember 2017 macam tu. Dan game ni akan tiba ke pasaran 25 hari bulan Ogos. Jadi seminggu sebelum Merdeka. Dan kenapa ni penting? Sebab ada banyak game ni memang buatan Malaysia. Jadi, first of all, our core team mostly Malaysians. Lepas tu ada sari kata bahasa Malaysia. Okey. Lepas tu ada dikir barat. Okey. Game kami dia berunsurkan muzik. Jadi ada unsur muzik sekali dikir barat kami dah masukkan dalam tu. Nama dia DK West. Sebelum ini, Wan Hazmir bersama sepupunya Daim Ziauddin yang berada di Jepun yang berpengalaman selama 10 tahun berjaya menghasilkan permainan video Final Fantasy 15 yang menerapkan budaya tempatan. Lebih 30,000 unit jalur gemilang pelbagai saiz diagih kepada seluruh warga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bagi menyemarakkan lagi sambutan Bulan Kebangsaan tahun ini. Kempen Kibar Jalur Gemilang peringkat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang dilancarkan hari ini dengan slogan Malaysia Prihatin merupakan kesinambungan kepada program sambutan Hari Kebangsaan yang dilancarkan Perdana Menteri 28 Julai lalu. Pelancaran disempurnakan Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Santara Kumar di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur. Beliau turut mengajak semua pemilik premis kerajaan swasta maupun individu bersama-sama mengibarkan jalur gemilang bagi memeriahkan sambutan meskipun diadakan dalam norma baharu berikutan pandemik COVID-19. Hari Kebangsaan pada tahun ini, walaupun diadakan dalam suasana normal baru, juga perlu dirayakan dengan penuh kegembiraan dan ditonjolkan semangatnya melalui pengibaran jalur gemilang oleh semua warga yang menjadi tonggak penyatuan semua kaum di Malaysia. Turut hadir Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Nur Hisham Ahmad Dahlan dan Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Seri Mazlan Lazim. Tambahnya sebagai bukti sokongan terhadap negara Malaysia yang tercinta, Kementerian Wilayah Persekutuan juga akan turut bekerjasama dengan pihak berkuasa bagi memantau sebarang kegiatan atau cubaan merosakkan jalur gemilang. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. MotoGP mengumumkan musim 2020 akan berakhir di Portugal dengan perlumbaan terakhir akan diadakan di Liga Antarabangsa Algarve, Portimao pada 22 November. Liga tersebut akan menganjurkan perlumbaan MotoGP buat pertama kali sejak tahun 2012. Presiden Persekutuan Permotoran Antarabangsa Jorge Viegas dalam satu kenyataan memberitahu dia amat berbangga negaranya kembali menganjurkan Grand Prix sejak kali terakhir 8 tahun lalu. Selain itu, pelumba KTM Tech 3 iaitu Miguel Oliveira akan bersaing di gelanggang sendiri dalam kelas perdana buat kali pertama. Pelumba pasukan satelit Yamaha Fabio Quartararo kini mengetuai kedudukan keseluruhan pelumba berbaki 11 pusingan sahaja.
Jadual perlumbaan musim 2020 yang sebenar sepatutnya menjadi yang terpanjang dalam sejarah MotoGP dengan 20 pusingan dijadual bermula di Qatar dan berakhir di Valencia. Namun, musim perlumbaan ini terpaksa dipendekkan kepada 15 perlumbaan berikutan pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Persatuan Memanah Kebangsaan Malaysia NAAM merancang menganjurkan kejohanan kebangsaan dan kejohanan remaja kebangsaan dalam masa terdekat. Cadangan itu selepas tiada sebarang kejohanan memanah dilaksanakan tahun ini susulan penularan wabak COVID-19. Presidennya Datuk Abdul Hamid Hassan berkata kejohanan remaja kebangsaan dijangka diadakan pada November manakala kejohanan kebangsaan dijadual pada Disember. Bagaimanapun gelanggang dan lokasi bagi kedua-dua kejohanan itu belum diputuskan. Tempat masih dalam kita punya perbincangan sebab mungkin kita tidak akan keluar daripada Lembah Kelang sebab di sini kemudahan semua ada di sini Dan jika sekiranya terjadi pun mungkin satu tempatlah di lapangan memanah di Johor, iaitu di tempat yang mana kita akan adakan kejohanan memanah semua pada tahun depan. Ujarnya kejohanan tersebut akan menjadi platform untuk menguji prestasi atlet memanah menjelang kejohanan tahun hadapan. Beliau ditemui selepas mesyuarat Jawatan Kuasa Kerja bersama Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN Datuk Ahmad Syapawi Ismail di MSN hari ini. Mengulas lanjut mengenai kejohanan antarabangsa yang bakal disertai pemanah negara, Datuk Abdul Hamid berkata, sekiranya pandemik COVID-19 kembali reda, atlet kebangsaan akan menyertai sekurang-kurangnya 3 acara antarabangsa tahun depan. Antaranya Piala Asia di Bangkok pada bulan Mac, Piala Dunia di Shanghai, China pada Mei serta aksi kelayakan Sukan Olimpik 2020 Tokyo iaitu kejohanan dunia di Paris pada Jun depan. Beralih ke perkembangan bola sepak tempatan, skuad Kedah memperoleh keputusan positif selepas menang dalam aksi persahabatan menentang pasukan Liga Premier UKMFC 3-1. Ia sekaligus melenyapkan kegusaran peminat apabila skuad Lang Merah tewas pada aksi persahabatan pertama menentang satu lagi pasukan Liga Premier Perak 2 tempoh hari. Pemain dan pegawai kedua-dua pasukan sebelum itu perlu melalui prosedur operasi standar SOP ditetapkan kerajaan termasuk mengimbas suhu badan dan memakai pelitup separuh sebelum memasuki stadium. Beraksi dalam cuaca panas terik di Stadium Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Kedah membariskan skuad terbaik termasuk menurunkan kapten pasukan Badrul Bakhtiar serta 2 penyerang import Kepah Sherman dan Kipre Cece. Kedah menguasai permainan sebaik whistle separuh masa pertama ditiup pengadil perlawanan Zulkarnain Zakaria. Namun UKMFC terlebih dahulu membuka jaringan menerusi Faiz Hanif Adnan pada minit ke-25 yang menanduk masuk bola sepakan penjuru rakan sepasukan. Kedah tidak perlu menunggu lama untuk memperoleh gol penyamaan selepas pertahanan Brazil Renan Alves merembat padu bola selepas sepakan percuma Muhammad Hadin Azman sebelum itu terbias pertahanan UKMFC. Serangan balas menarik dimulakan Kepah Sherman yang kemudian melorongkan bola kepada Kipre Cece selepas itu meletakkan Kedah 2-1 di depan seminit sebelum separuh masa pertama. Masuk separuh masa kedua, Kedah sekali lagi melebarkan jurang jaringan melalui gol kedua pribadi Kepah Sherman hasil tandukan masuk bola hantaran Azamuddin Akil pada minit ke-78. Perlawanan berakhir dengan jaringan 3-1 memihak Kedah. Kedah akan menanti kunjungan Pulau Pinang bagi aksi persahabatan ketiga di Stadium Darul Aman pada 19 Ogos. Sementara UKMFC akan menentang pasukan Perak pada 14 Ogos ini. Berita tengah malam berakhir di sini. Rantaian jangkitan COVID-19 belum diputuskan sepenuhnya. Jangan lupa memakai pelitup separuh muka ketika berada dalam pengangkutan awam atau di kawasan tumpuan umum. Selamat malam dan selamat beristirahat.